di Kementerian Wilayah Persekutuan. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di luar jangkaan untuk Menteri menjawab dengan begitu cepat. Walaupun saya akan mengambil pendekatan dan juga pemikiran sama. Bagi yang berhormat yang tidak hadir, kita akan jawab secara bertulis. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada Tan Sri Speaker yang telah diberi gelagaran Tan Sri. Semoga Allah memberkati. Amin. Terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian untuk membincang, membahas Kementerian Wilayah Persekutuan, kepada Yang Berhormat Pekan, Kuala Nerus, Sik, Labuan, Sibu, Sandakan, Teluk Intan, Balik Pulau, Segambut, Seputih dan Kepung yang telah mengutarakan banyak benda yang boleh kita perbincangkan. Yang Berhormat, saya ingin menjawab terus kepada ahli yang berhormat yang telah membangkitkan mengenai Kementerian Wilayah Persekutuan. Yang Berhormat Pekan tak sempat hadir lagi, jadi insyaAllah saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat, kalau rasa isu itu penting nak jawab, boleh jugalah walaupun tak ada. Ya, sebab ini saya jawab sikit sebab melibatkan trafik. Ya. Yang Berhormat Pekan telah membangkitkan keprihatinan beliau terhadap keadaan trafik yang kembali sesak disebabkan pembukaan semula aktiviti ekonomi, sektor ekonomi, terutamanya Kuala Lumpur. Untuk maklumat yang berhormat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sentiasa peka dan memantau keadaan trafik di Kuala Lumpur dengan menggunakan CCTV melalui Bilik Operasi Kuala Lumpur Command and Control Center KLC-CC dengan izin. DBKI telah menyerahkan fungsi penyuraian trafik dengan kerjasama daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia. Peranan proaktif bersama ini telah melaksanakan pemantauan trafik yang lebih cekap. Boleh. Jangan trafik. Habis ni yang Mak tanya. Trafik biar isu. Ya, sikit habis bagi tajuk ni. Sikit lah. Ternyata yang Mak cukup berminat. Saya pun berminat untuk menjawab. Peranan proaktif bersama ini telah melaksanakan pemantauan trafik yang lebih cekap. Meskipun terdapat peningkatan mendadak dalam bilangan kenderaan yang keluar masuk Kuala Lumpur, terutamanya di waktu puncak sebelah pagi, petang serta hujung minggu. Melalui paparan maklumat trafik terkini di Variable Message Sign VMS, dengan izin penggunaan jalan raya di Kuala Lumpur akan dimaklumkan berkenaan dengan sebarang kesesakan yang berlaku agar mereka menggunakan laluan alternatif yang lain. DBKI telah meluluskan dan sedang memasang secara berperingkat sebanyak 5,000 unit CCTV bagi tujuan pemantauan jenayah serta menjadikan Kuala Lumpur bandar lebih selamat yang kita jangkakan akan siap sepenuhnya menjelang 2022. Ya, Yang Mak, silakan. Tan Sri yang dituas dan Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa kelulusan plan-plan untuk bangunan bertingkat seperti ini pada pagi ini hanya 10 kaki persegi, satu suku ekar saja. Mau naikkan 38 tingkat dia bangunan. Ini dah mengakibat trafik yang amat serius di Kuala Lumpur ini. Bolehkah berhentikan projek seperti ini untuk mengikut prosedur SOP TPKL? Ya. Terima kasih. Yang Berhormat telah timbulkan soalan yang sama masa MKT tadi dan saya telah menjawab dengan dahsyatnya. Yang Berhormat pun setuju. Jadi saya telah jawab dan jawapan itu akan diteruskan, dan Yang Berhormat saya telah maklumkan dengan terperinci berhubung dengan bangunan yang telah dicadangkan untuk dibangunkan. Jadi untuk membolehkan supaya Yang Berhormat berpuas hati, saya akan bagi jawapan bertulis supaya Yang Berhormat boleh baca dan lepas tu Yang Berhormat boleh tengok tentang kenyataan yang sebenarnya berlaku. Saya percaya Yang Berhormat boleh memberi penilaian kepada perkara tersebut. Yang Berhormat kalau terus, beliau telah menyentuh berkenaan dengan persasaran pemilikan rumah mampu milik yang berharga RM300,000. Yang Berhormat kalau terus, terima kasih Yang Berhormat kalau terus, saya akan bagi jawapan bertulis. Kemudian Yang Berhormat Sandakan.
yang melaksanakan tidak hadir, tak hadir. Dan soalannya agak menarik, iaitu berhubung dengan penglibatan beliau dalam rumah mampu bilik dan juga OKU, beliau OKU. Yang Berhormat Sheikh nampaknya kena habis lebih awal yang ditetapkan. Yang Berhormat Sheikh, kemudian Yang Berhormat Labuan. Ada. Sudah berada dengan dahsyatnya di sana. Okey, saya menjawab Yang Berhormat Labuan. Ya, okey. Selepas saya adalah Yang Berhormat Perdana Menteri Pelancongan. Okey, Yang Berhormat Labuan telah mengutarakan perkara-perkara yang begitu meresahkan beliau dan penduduk Labuan, terutama dari sudut ekonomi, pembangunan dan hala tuju masa hadapan Labuan sebagai pulau bertaraf antarabangsa. Kementerian bersama-sama Perbadanan Labuan serta agensi-agensi kerajaan berkaitan di Labuan sentiasa bekerjasama dalam merancang, mengurus, melaksana, memantau dan menilai kemajuan dan pembangunan yang mampan bagi menjadikan pulau tersebut sebagai pusat perniagaan, hub perkhidmatan minyak dan gas, pusat kewangan antarabangsa serta destinasi pelancongan yang maju, indah dan sejahtera. Namun kita tetap proaktif dan mengambil inisiatif untuk menjayakan pelan tindakan seperti mana yang telah dirancang dalam Pelan Tindakan Pembangunan Labuan 2030 PPTPL 2030. Kita juga melaksanakan kajian semula terhadap pelan tindakan tersebut agar ianya selaras dengan perkembangan dan tren pembangunan semasa. Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi memastikan pembangunan Labuan sentiasa mampan dan berdaya saing, kita bekerjasama dengan Pelan Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk mengutamakan penyediaan rancangan pemajuan Labuan 2040 yang bakal dilancarkan pada tahun 2022. Rancangan yang mengangkumi rancangan struktur dan rancangan tempatan akan melihat dasar serta polisi pembangunan yang mengambil kira sektor, peluang dan potensi yang akan memacu hala tuju pembangunan dan masa depan Labuan sehingga 2040. Berpadukan kepada perancangan PTPL 2030 yang telah dilancarkan pada 2018, sebanyak 20 dari 67 projek dan program yang kita kenal pasti telah pun dilaksanakan. Semua ini melibatkan kos pembangunan berjumlah kira-kira RM449 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 7 projek bernilai RM60 juta telah siap dilaksanakan. 11 projek yang bernilai RM259 juta sedang dalam pelaksanaan dan 2 projek bernilai RM130 juta berada di peringkat perancangan. Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi merancangkan kembali aktiviti ekonomi di Labuan, projek Jambatan Labuan Sabah telah ditetapkan sebagai salah satu bidang keutamaan strategi rancangan Malaysia ke-12 bagi menambah baik serta mengukuhkan sistem ketersambungan, memudahkan mobiliti dan rangkaian pengangkutan. Ia bertujuan memudah cara pergerakan orang dan barangan serta mengurangkan masa perjalanan dan kos pengangkutan. Seterusnya melonjakkan aktiviti ekonomi antara dan dalam wilayah. Seperti mana yang Dewan Mulia ini sedia maklum, proses kelulusan request for proposal dengan izin bagi cadangan pembinaan Jabatan Labuan Sabah secara kerjasama awam swasta sedang berjalan dan kini di peringkat penilaian projek oleh pihak kerajaan. Mengambil kira tempoh masa bagi proses-proses yang diperlukan agar yang boleh dilaksanakan sebelum perjanjian konsesi ditantangi untuk memulakan kerja-kerja pembinaan, insya-Allah dijangka Jabatan Labuan akan mula dibina pada bulan Julai 2022. Apabila jambatan tersebut siap, kita yakin jurang sosioekonomi di Labuan akan mengecil disebabkan pengujudan dan peningkatan dalam pelbagai aktiviti ekonomi hiliran rentas negeri. Sebagai pintu masuk ke Sabah, jambatan tersebut juga akan membuka kawasan-kawasan ekonomi baru di sekitar pesisir Pulau Labuan dan menumbuk, lantas menjadi pemangkin bagi mencapai hasrat seperti yang diaspirasikan dalam rancangan pemajuan Labuan 2040. Tan Sri Yang Di-Pertua, cadangan Yang Berhormat mengenai pengujudan mana-mana badan atau pihak berkuasa yang merangkumi pembangunan di Labuan dan kawasan-kawasan berhampiran dengannya,
kementerian sedang mengkaji dan meneliti perkara tersebut. Tan Sri Ketua, Yang Berhormat Shibu dan Siputih. YB Menteri, Ya, silakan. YB Menteri, saya nak tanya sikit mengenai ada satu isu yang saya juga ada bangkitkan semasa ucapan baru-baru ini, iaitu di Labuan sebelum ini ada satu bazar yang mana semua peniaga-peniaga di bazar tersebut diarahkan berpindah ke bangunan UTC yang sekaligus bangunan pasar sentral atau UTC. Mereka memang sekarang ini berhadapan dengan masalah tunggakan sewa dan mereka tidak mampu, kebanyakannya tidak mampu untuk menjelaskannya. Dan sebenarnya keadaan ekonomi ataupun bisnes mereka sudah terjejas sejak mula mereka dipindahkan lagi. Mereka dipaksa berpindah sebenarnya. Dan seperti yang semua maklum, satu-satu bandar yang ingin dipromot untuk menjadi bandar pelancongan, termasuk Labuan ataupun bandar-bandar lain, antara tempat yang menarik pelawat adalah bazar. Jadi sekarang ini Labuan tak ada bazar. Dulu ada bazar, sekarang tak ada bazar. Jadi mereka ini saya lihat perlu dibuatkan bazar lagi seperti dahulu, supaya mereka dapat meneruskan perniagaan mereka yang memang sesuai dengan bazar, dengan sewanya yang murah. Dulu sewa mereka RM30 sebulan, sekarang mereka dikenakan sewa RM400 lebih sebulan. Dan mereka berjual barang-barang kraft tangan ataupun souvenir dan sebagainya. Jadi YB Menteri, Labuan memerlukan bazar tersebut dan tapak bazar itu pun belum dibangunkan lagi. Dan desain bangunan mereka didudukan sekarang ini adalah bangunan yang operasinya tinggi kosnya sebab dia berair condition dan ianya lebih macam mall ataupun pasaraya besar. Jadi untuk memudahkan Perbadanan Labuan mendapat pendapatan yang lebih baik untuk dia dapat maintain bangunan UTC tersebut, biarlah bangunan itu dibuka kepada pasaran supaya tenants baru yang mengisi adalah tenant yang mampu membayar sewa yang tinggi, tetapi mereka yang dahulu sudah berniaga dalam bazar dah berpuluh-puluh tahun ini perlu dibuatkan bazar baru. Dan saya juga mahu menyentuh polisi kerajaan sekarang yang mana mereka yang tidak mampu membayar sewa ini diberikan notis untuk mereka membayar ataupun mereka akan di-terminate. Saya rasa ini tidak adil. Dan ada juga polisi kadang-kadang mengatakan mungkin kamu sudah tidak mampu dan mungkin ini giliran orang lain pula untuk berniaga. Sebenarnya perniagaan yang ataupun mereka ni ada setengahnya ingin menurunkan perniagaan mereka ini kepada anak mereka. Dan polisi kerajaan mengatakan ianya tidak boleh diturunkan tempat sewa tersebut. Tapi saya berpendapat perniagaan ini sebenarnya dia sudah membangunkan sesuatu yang kita panggil intangible asset seperti pelanggan, jenama, servis yang diorang telah buat selama ini. Kalau kita hentikan mereka, maka mereka akan kehilangan dan pengganti baru tidak semestinya akan dapat mencapai tahap yang sama dengan masa yang segera. Jadi saya mohon Kementerian Wilayah lihat polisi ini dan minta supaya polisi mereka yang sudah berniaga lama ini diberi pertimbangan supaya ianya boleh menurunkan nama mereka itu kepada waris mereka. Ya. Yang Okey, Hormat itu telah satu. memberi Kedua YB Menteri. Cukup, ini Yang Hormat, cukup dah 7 minit tu. 7 minit. Jadi agak lama. Satu lagi YB Menteri. Di Labuan ada seorang yang sudah membuat rumah dan rumah ini agak jauh daripada bekalan elektrik. Dasar kita ingin menggalakkan rakyat memiliki rumah sehingga kita sanggup memberi subsidi. Tetapi ini dia cuma memerlukan bantuan supaya tiang-tiang elektrik yang akan dibina oleh syarikat pembekal elektrik itu dibiayai oleh kerajaan. Kosnya lebih kurang RM15,000. Saya berharap kementerian boleh membantu supaya
rumah yang Labuan. sudah disiapkan itu dapat dihuni oleh rakyat Okey. tersebut. Labuan. Saya telah berbincang dengan timbalan. Yang berhormat Menteri, isu yang sama, Ya. Menteri yang Ketua, isu yang sama penjaja, peniaga kecil di Ya, Baci India, apakah kedudukan nanti, seram- ini Labuan. seram- Ini Labuan. sama-sama isu. Ya. Penjaja Sekejap yang lagi Masjid seramai India akan apa sampai. perlu. Yang Amat, sekejap lagi datang Masjid India. Kita Okey. pergi Labuan kejap Yang Amat, perkara berhubung dengan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kan, sini saya telah bincang dengan timbalan saya berhubung dengan bazar, berhubung dengan UTC, berhubung dengan bazar baru, telah berbincang dengan hebatnya. Dan dengan itu saya telah mengantar timbalan pada minggu ini untuk meninjau kali yang kedua tentang permasalahan yang berbangkit. Tetapi kita juga ada satu perancangan yang lebih besar yang kita akan umumkan nanti bagaimana kita memacu pembangunan dan juga ekonomi di Labuan. Banyak perkara-perkara yang kita akan sentuh kemudian. Dan Yang Berhormat telah menyebut tentang perkara-perkara khusus. Kalau Yang Berhormat tak lompat dulu, benda itu boleh ditimbulkan lebih awal. Oleh kerana pelompatan telah berlaku, Yang Berhormat tahu bahawa benda yang berhubung dengan perkara yang melibatkan kos 15,000 dan sebagainya, benda itu boleh ditimbulkan awal lagi. Sebab ada pada tahun sudah lagi kalau Yang Berhormat timbul, benda Okey. itu telah selesaikan. Okey, sikit, Tidak Menteri. bagaimanapun, saya telah dapat maklumat daripada Labuan tentang perkara ini dan kita pun telah maklum kepada Ketua Bahagian Labuan tentang persetujuan kita mengenai perkara ini. Jadi Yang Berhormat, berhubung dengan kawasan yang disebutkan RM15,000 itu, Ketua Bahagian telah dimaklumkan. Dan dalam Dewan yang resmi, saya maklum kepada Yang Berhormat untuk maklumat yang kedua setelah dimaksud. Okey, Menteri, minta Terima sikit, kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bong, belum jawab. Masuk balik Duduk. bukan benda ni. Duduk dulu. Jadi, Bukit Bintang kemudian dulu. Yang Berhormat Menteri, RFP jambatan Labuan, tolonglah. Labuan macam menjawab je. jadi Labuan dah cukup, yang lain boleh timbulkan sekejap lagi dan saya cukup orang Yang berhormat Menteri tadi cakap mau jawab untuk Baci lembut India hati punya kes. untuk menimbulkannya. Okey, Yang Berhormat Sibu dan juga Seputih. Yang Berhormat Masjid India, Yang Berhormat tak masuk dalam jawapannya ni dalam perbahasan. Saya telah diberitahu kepada Yang Berhormat Ya, Yang Berhormat beritahu dekat tentang saya kes bahawa ini yang Masjid India- mustahak. Seramai 40 orang Melayu di peniaga di Baci India dihalau, dipatahkan lesen. Macam mana kita melindungi rakyat Malaysia seperti ini? Saya harap menteri yang capable boleh memberikan satu jaminan kepada mereka berteruskan peniaga di Baci India. Terima kasih. Oleh kerana Yang Berhormat inginkan sikit publicity di Dewan Yang Mulia ini, saya benarkanlah. Tapi Yang Berhormat telah hubungi saya pada jam 11 malam, di satu malam, 2 malam Itu yang lepas. sangkaan yang Dan buruk. saya telah memberi jawapan. Tapi hari ini saya bagi jawapan sekali lagi bahawa tidak ada tindakan yang diambil kepada mereka dan mereka diberi ruang dan peluang untuk terus berniaga. Yang Berhormat berpuas hati tak? Boleh puji saya tak? Terima kasih. Yang Berhormat Sibu dan Seputih telah membangkitkan isu berkenaan pengharaman penjualan produk minuman keras oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di kedai Sebanika, kedai runcit dan kedai ubat Cina di sekitar Kuala Lumpur mulai 1 November 2021. Dan saya tahu jawapan ini sedang dinanti dengan hebatnya oleh kawan-kawan yang timbulkan perkara ini. Saya mendapat bahawa perkara ini langsung tidak menyentuh sensitiviti mana-mana kaum, terutamanya bukan Islam. Kita hanya sentuh perkara ini, ia boleh menjurus kepada peningkatan dalam masalah sosial. Kita sentiasa peka dan prihatin terhadap isu-isu semasa, terutama bila berkait dengan masalah sosial yang berlaku di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Walaupun sahabat saya segambut menyatakan bahawa Kuala Lumpur ini bakal menjadi world class city dengan izin. Beliau mengatakan bahawa larangan ini akan hanya menjejaskan imej dan harapan Kuala Lumpur untuk mencapai status tersebut. Saya rasa dakwaan tersebut adalah kurang tepat. Berdasarkan semakan kita, negara-negara maju membuat kawalan terhadap aktiviti penjualan liquor dengan izin. Sebagai contoh, Singapura mengeluarkan akta berkaitan dengan kawalan liquor sejak tahun 2015 lagi, iaitu Liquor Control, iaitu Supply and Consumption Declaration of Liquor and Control Zone, Order 2015, yang mana penjualan liquor hanya dihadkan di kawasan Gelang dan juga Little India sahaja. World Organization, WHO, World Health Organization, WHO,
bagi Kesatuan Eropah juga mengeluarkan European Action Plan to reduce the harmful use of alcohol 2012 and 2020 EAPA, yang mana ianya menggariskan 5 aspek utama seperti yang pertama iaitu strengthen restriction on alcohol availability, serta yang keempat iaitu enforce bans on comprehensive restriction on alcohol, advertising, sponsorship and promotion. Berdasarkan dua contoh ini jelas menunjukkan bahawa negara-negara maju membuat kawalan terhadap aktiviti yang berkaitan dengan liquor. Minuman tersebut masih boleh didapati di premis yang dibenarkan seperti pasar raya besar, kompleks perdagangan, kompleks beli belah. Kita juga benarkan penjualan liquor di premis khusus menjual minuman keras berlesen yang beroperasi di Kuala Lumpur seperti pub, bar, restoran yang dibenarkan menjual liquor secara dine-in dengan izin. Pengusaha atau pemilik premis tersebut yang masih boleh memperolehi lesen minuman keras LMK daripada DBKL mengikut syarat yang telah kita tetapkan. Bagi kedai ubat tradisional seperti kedai ubat Cina, penjualan liquor campuran dan liquor pure dengan izin yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan bagi tujuan perbuatan tradisional masih boleh dijual. Jadi saya rasa perkara ini tidak perlu diperbesarkan lagi. Untuk malaman, beberapa pertubuhan bukan kerajaan telah mengeluarkan kenyataan menyokong tindakan di BKL mengawal selia penjualan minuman keras. Sebagai contoh, Majlis Perundingan Malaysia, Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao melalui kenyataan media pada 28 November 2020 telah mengeluarkan kenyataan yang menyokong kawal selia penjualan minuman keras. Selain itu, pada 15 November 2021 baru-baru ini, beberapa pertubuhan bukan kerajaan India telah menyampaikan memorandum kepada pejabat saya bahawa mereka menyokong tindakan di BKL ini mengawal selia minuman keras. Saya akan benarkan Yang Berhormat sekejap lagi Yang Berhormat. Yang Berhormat Ceras dan Yang Berhormat Sri Putih peminat minuman keras. Saya juga telah mengadakan sesi libat urus berkaitan perkara ini bersama pengeluar, pembotol, pengedar, pemborong, peruncit termasuk pemilik kedai sebanika, dan mereka juga memahami hasrat yang dikenakan oleh Lembaga Pelesenan Eksais Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sesi libat urus juga melibatkan ahli-ahli parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, termasuklah Yang Berhormat Ceras, Seputih, Bukit Bintang, Kepong. Jadi semua Yang Berhormat telah pun berjumpa dengan saya dan kita telah bincang dengan Belum jumpa. Hebatnya. Oleh itu ingin saya tekankan matlamat utama di BKL adalah untuk menguatkuasa dengan tegas penjualan compounded hard liquor atau lebih dikenali sebagai sansu haram yang dijual berluasa di merata tempat. Minuman keras masih boleh dijual di premis-premis yang dibenarkan seperti di pasar raya, kompleks beli belah, pub, bar dan restoran tertakluk pada syarat dan juga garis panduan. Ya, silakan. Terima kasih. Tan Sri Ketua, untuk makluman Dewan ini, Yang Berhormat Menteri telah kerap kali berjanji kepada kami di sini bahawa berhubung dengan isu pengharaman liquor di premis kedai runcit, kedai seberniaga dan juga kedai ubat Cina, beliau Yang Berhormat telah mencapai satu win-win formula yang dapat menyelesaikan isu ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah janjinya, tetapi janji ini telah diberikan kepada kami sudah sebulan. Sehingga kini, apa yang kami dapat daripada Yang Berhormat Menteri adalah pengumuman yang sama dengan keputusan yang dibuat oleh bekas Menteri Wilayah Persekutuan. So ini membayangkan Yang Berhormat Menteri tidak ikhlas dan tidak jujur dalam jawapannya. Saya ingin tanya Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat menafikan pernah berjanji bahawa satu win-win formula telah tercapai? Mengapa sehingga kini tidak ada? Apakah ini satu janji kosong? Satu pembohongan? Sila jawab. Saya tambah.
Tada Yang Pertua, Yang Berhormat Menteri. Tadi yang kenyataan Yang Berhormat Menteri agak bercanggah sendiri kerana on one hand you say liquor is no good, WHO say so, bla bla bla, semua ada persatuan agama yang tidak setuju. Lepas tu you kata minuman keras masih boleh didapati di shopping complex, di pasar raya dan sebagainya. Okey, ini bermaksud yang hard liquor ini sebenarnya ia hanya 6% daripada pasaran beralkohol, minuman yang beralkohol. 94% yang kita tahu ni sebenarnya adalah bir. Yang 6% ini sebenarnya adalah macam whisky, brandy, yang minuman keras yang mahal. Bukan semua orang mampu minum itu juga. Tapi sekarang pasar raya yang hotel, pub semua dibenarkan. Tapi bagi kedai runcit, kedai sebeneka, ia dilarang. Kenapa begitu? Kenapakah ini ada kementerian adakan satu diskriminasi terhadap small businesses? Tetapi tapi bagi syarikat yang besar, ia dibenarkan. Saya rasa ini memang satu double standard. Dan kita juga tahu yang selama ini, kedai-kedai ini, sebenarnya mereka semua ada mematuhi peraturan daripada DBKL yang mana mereka tidak akan jual kepada orang Islam, tidak akan jual kepada remaja di bawah umur 21 tahun, tidak akan jual dekat klinik, dekat sekolah, dekat tempat sembahyang dan sebagainya. Jadi kalau semua peraturan ini diikuti, dipatuhi oleh mereka, saya rasa apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Arau ni sebenarnya double standard. Yang Berhormat Arau bagi luang kepada pasar raya, syarikat besar. Tapi yang kecil itu kedai sebeneka, yang kedai ubah Cina ni, mereka ni tidak dibenarkan. So how do you explain double standard oleh pihak DBKL dan khususnya Yang Berhormat Arau ni? Yang Berhormat Speaker, saya juga nak bangkitkan Sikit. 1 minit saja. Ni Bukit Bintang loh, Bukit Bintang. Ya. Sila cakap Bukit Bintang. Kepong. Bukit Bintang, cakap. Cakaplah apa cakap. Sila cakap. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya amat kecewa kerana selama 50 tahun ini kedai runcit mereka jual itu alkohol. Tetapi sekarang dihentikan. Ini tak patut. Sepatutnya license diteruskan kepada mereka berjual itu hard liquor. Okey, thank you. Ini apa ni? Segambut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri semasa membaca jawapan ada mengatakan Segambut ada membangkitkan isu world class city semua tu. Saya nak betulkan sebenarnya saya tak pernah bangkitkan isu alkohol dalam ucapan perbahasan saya. Jadi teks itu tidak betul. Yang keduanya mengenai libat urus yang Berhormat Menteri adakan dengan Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan pada 26 Oktober. Saya sokong kenyataan Yang Berhormat Ceras kerana pada masa itu saya hadir di mesyuarat itu dan semasa kita nak bangkitkan hujah-hujah kita, Yang Berhormat Menteri kata tak payah bincang kerana saya akan bagi solusi win-win. Jadi kita tak berkesempatan pun untuk bincang hujah-hujah kerana Menteri janji akan bagi win-win solution. Tetapi selepas itu pengumuman keluar, tak ada win-win untuk kita. Terima kasih. Ya, Gepong. Okey, saya cuma nak tanya, kenapa peraturan baru ini dibuatkan sekarang, sedangkan bekas Menteri Wilayah Yang Berhormat Putrajaya, Yang Berhormat Ketelir tak buat, mengapa Yang Berhormat Arau buat? Adakah ini semata untuk pilihan raya di negeri Melaka? Terima kasih. Tapi sebenarnya saya letih nak jawab ni benda ni kan. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat, ini saya dengan timbalan saya kami bagi tempoh sebulan untuk membolehkan kita membuat libat urus dan sebagainya. Selepas kita berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, kita juga buat libat urus terus dengan pengeluar-pengeluar arak, termasuk timah, pengeluar jenama timah. Dan kita jumpa dengan bottler dengan izin. Kita jumpa dengan pengedar. Kita jumpa dengan peruncit. Kita jumpa dengan sebanikah. Sebahagian besar yang telah kita bincang tu, kita telah persetuju bersama. Dan cuma saya tak sempat untuk berjumpa dengan ahli-ahli yang berhormat. Tapi di pihak mereka yang kita telah libat urus, mereka telah berpuas hati pada dasarnya
Dan kita tengoklah perkembangan yang selanjutnya yang akan berlaku. Kita kena ingat bahawa lesen arak ni untuk pub, restoran dan sebagainya kita telah luluskan lebih daripada 100 setiap tahun. Yang amat berhubung dengan accessibility yang kita maksudkan ni kerana kita nak elakkan arak ataupun samsu haram yang saya sebutkan tadi. Kalau ikut harga pasaran di bawah RM19. Yang tu kita nak kejar dan ini ditentang oleh semua pihak kerana ia merupakan ini salah minuman ini tak betul. Yang dijual, yang diambil kesempatan oleh pihak tertentu untuk menjual. Dan ini kita kena tentang. Saya percaya DAP pun akan tentang. Bagi minuman lain, kita telah benarkan seperti yang telah sebutkan. Tetapi bagi yang melibatkan kedai sebuah nikah, kita berdasarkan kepada kes demi kes untuk dipertimbangkan dari masa ke masa. Dan boleh buka ni. Telah kita melibat urus dengan mereka dan mereka berpuas hati. Semua yang berhormat tak dapat maklumat. Beberapa sahabat Cina telah mengeluarkan beberapa kenyataan yang berhormat boleh baca kenyataan pada akhbar Cina yang berkenaan sudah 3 kali dikeluarkan berhubung dengan perjumpaan mereka dengan Yang saya. Berhormat Menteri, yang kedai sebenarnya mana yang jual samsu haram? Yang berhormat. Samsu haram tau. Kalau mereka jual samsu haram, pihak DBKL, Kementerian Kesihatan harus ambil tindakan. Mungkin di tempat dan bukan Arab. dia melarang mereka daripada jual. Matlamat kita ialah untuk mengurangkan accessibility kepada kalau samsu haram kita buat dekat rumah, kita jual secara private. Ada kedai-kedai yang mengambil kesempatan untuk menjual minuman ini. Yang ini saya tak perlu bagi detail di Dewan ini, tapi saya nak maklumkan ada mereka yang ambil jika mereka kesempatan. Yang Hormat tolong bagi Menteri menjawab. Tindakan kita akan buru habis-habisan samsu haram ini. Soalannya Menteri tak jawab, dia pusing sini, pusing sana, dia tak jawab. Menyebabkan rakyat kita, rakyat terutamanya mereka yang beragama Hindu, Buddha, Kristian. Orang cakap lain, Menteri cakap lain. Apa hal ni? Bagi peluang Yang Hormat Menteri menjawab. Pun dengan samsu haram. Kemudian lesen arak. Lesen ini dikeluarkan, mereka bayar excise kepada Kementerian Kewangan. Kami menguasakannya, iaitu premis dikeluarkan lesen oleh DBKL. Jadi kita bagi syarat supaya beberapa syarat yang telah dikenakan oleh Kementerian Kewangan seperti 100 meter daripada masjid, daripada rumah kawasan awam dan sebagainya, ini adalah di antara syarat baru yang dikenakan. Dan mereka Mana yang baru selama ni kedai-kedai ni sudah ikut. Yang Hormat, tolonglah. Yang Hormat bagi Menteri menjawab. Ya ni macam pacik dia sudah keli. Yang Berhormat telah keluarkan isu. Menteri menjawab sekarang. Ya, tolong. Sekejap. Sila Yang Hormat. Saya sedar beberapa yang berhormat ingin mencari publicity tertentu, tapi saya nak beritahu pengeluar. Saya boleh dapatkan Menteri yang cari publicity, buat yang bukan-bukan. Pengedar, mereka telah bersetuju dengan cadangan kita bahawa kita kena kawal pengeluaran lesen ini agar dihadkan kepada tempat-tempat yang dibenarkan. Kedai cubak Cina yang mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan, kita benar. Tapi yang berhormat masih mengeluarkan kenyataan kami haramkan di kedai ubat Cina. Jadi itu kena tengok berhati-hati. Kedai sebuah nikah yang memohon sekarang ni mereka kena ikut syaratnya. Syaratnya ialah seperti yang telah ditetapkan, mereka tahu syaratnya. Tidak umur mesti berumur 21 tahun, tidak boleh dijual kepada orang Islam dan sebagainya. Kita akan perketatkan syarat itu. Sekarang dan bila mereka memohon kedai sebuah nikah ni boleh jual atau tidak boleh jual? Akan dipertimbangkan oleh lembaga SS, bukan oleh menteri. Yang Berhormat, Arau, sekarang kedai sebuah nikah boleh jual atau tidak boleh jual? Saya rasa Arau selalu buat kenyataan yang saling bercanggah sendiri. Tadi Seputihlah yang bercanggah. Seputih tak faham-faham lagi. Sekarang kata sebuah nikah boleh dibenarkan tapi mungkin ada syarat-syarat lain. Yang So what is the latest? Yang Berhormat tuduh saya pakcik. Sebenarnya yang Berhormatlah makcik. Yang Berhormat tak faham saya cakap. Sama-sama dia lah, tidak boleh sama-sama. diluluskan secara umum begitu. Tetapi didasarkan kes demi kes. Bekas mantan Menteri Wilayah faham, kita tak boleh umum lulus macam itu, tak boleh. Kita dasarkan kepada kes. Mengapa lakukan sekarang? Jadi mengapa zaman yang Berhormat saja tak buat? Salah satu kedai sebuah nikah ni buat. dia mempunyai 137 cawangan. Mengapa lakukan dia sekarang? Dia tidak pohon semua.
Dia hanya pohon mungkin dalam 50, 60 untuk mereka dipertimbangkan kes demi kes. Bukan cara umum macam tu. Sekarang ni kita tak boleh membenarkan mereka berjual berluasa di mana-mana saja. Kedai runcit, kedai semenika tak boleh. Yang berlesen yang dibenarkan boleh. Yang Mak nak bagi salam je lah. Ada win-win. Sepatutnya yang Muhammad ni faham apa yang saya cakap dan patut ucap terima kasih. Saya telah libat urus dengan Bukit Bintang banyak kali, berkali-kali. Tapi hari ini tak ucap terima kasih. Ini mustahak ini. Ini boleh kawan macam Kepada ni. Menteri, saya sudah kasih cadangan bahawa mana-mana pihak yang menjual arak haram angkat tindakan. Ya. Saya Bukan apa setuju. tak angkat tindakan. Ya, kita akan ambil tindakan. Tetapi lesen untuk benarkan jual arak ni bukan semua tempat boleh. Tempat yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Okey. Betul. Okay, Yang arak ni berhormat- tempat terlampau banyak, terlampau Yang berhormat lama. Arau. Jadi saya bukan bagi mereka yang berminat minum Tan Sri Yang Ketua, saya masih tunggu jawapan daripada Menteri apakah win-win formula itu. Win-win lah. Win-win. Iaitu yang berhormat minta jual seluruh kedai runcit dengan kedai arak. Yang Kita berhormat bersetuju Arau. hanya yang diberi lesen saja yang dibenarkan. Tak Itu mengapa win-win. lakukan Yang sekarang? berhormat dapat sikit. Kenapa dan saya juga tak Putrajaya boleh yang berhormat membiarkan Ketelik tak buat? Apa ni warga Kuala Lumpur Why do it nanti now? apa ni Yang berhormat Arau. terkedah dengan arak. Dia ada sebut mantan Menteri Wilayah. Saya nak beri teguran lah sikit ya. Saya rasa kalau dah ada SOP yang sedia ada dan orang semua ikut SOP itu, ya, tiba-tiba kita nak tukar, kita buat proses libat urus yang betul-betul berkesan dulu. Ya, barulah kita kemukakan sebab-sebab kenapa SOP itu perlu ditukar dan selepas itu barulah kita laksanakan. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan ialah mereka telah mengubahkan SOP itu tanpa libat urus terlebih dahulu. Ini yang menjadi masalah. Ya. Saya rasa sebelum ini semua orang patuh pada SOP yang telah dikuatkuasakan sekian lama. Tak jual pada orang Islam, jarak daripada masjid, jarak daripada tempat rumah ibadat, semua orang patuh. Ya, tapi tiba-tiba nak tukar SOP dan tak bincang dengan pihak yang ada terlibat, yang stakeholder, kedai-kedai dan sebagainya. Ini yang silapnya. Terima kasih. So Yang saya rasalah Muhammad- kalau ada SOP nak tukar, bincang dulu. Ya. Yang Muhammad, ini bukan dibuat di zaman saya. Saya mewarisi benda yang baik ini dan saya teruskan. Tak Yang bolehlah Muhammad guna alasan Yang tu. Muhammad telah Tak bolehlah guna alasan. Saya Yang tahulah benda Muhammad- ni dibuat Yang pada Muhammad- zaman ketereh. Tapi banyak janganlah berselindung di sebalik itu. Yang Muhammad, saya kata saya mewarisi benda ini dan dia kena ingat Yang Muhammad, kita menghadapi masalah yang dahsyat berhubung dengan Samsu Haram dan juga arak. Jadi sekarang ni kita tak pernah tukar SOP. Yang keluarkan benda ini ialah Kementerian Kewangan. Ini syarat. Kalau Jangan mereka setuju, guna mereka alasan diberi lesen. Samsu haram lah. Kita tak akan beli Samsu haram di kedai Haram sebelah lain. kan Kalau macam yang 7-Eleven, KK Mart, Sweet Mart 99. Ya, jadi Mereka tak jual yang Samsu Muhammad- haram punya. Yang Muhammad Ini semua ni nak menuduh nak bahawa putar belikan Shah Di Alam tempat isu Arau saja. dia. Samsu haram di kata tempat saya Arau. menukar SOP. Kita tak pernah tukar SOP. Yang Mak jangan berbohong. Yang Mak banyak benda yang saya boleh nyatakan yang Mak berbohong. Beberapa perkara di Dewan ni tak boleh, tak baik cakap macam tu. Kata Dia saya tidak tukar SOP. membohong. Saya tidak pernah Kalau tukar SOP tak tukar, kenapa orang semua bising? Mesti Kita- ada pindaan, mesti ada perubahan. SOP Yang itu telah pun dilakukan secara high-handed. Tak bincang dengan Okey. stakeholder, tukar. Mana boleh macam tu? Kita tidak tukar. SOP ini telah pun dipersetujukan oleh pengedar, penjual dan juga bottler. Semua dah setuju dengan Kementerian Kewangan. Kalau tak Kita tukar, kenapa orang menguatkuasakan bantah? Mesti ada perubahan. SOP yang telah dibenarkan telah dikuatkuasa. Jangan Dan kelirukan kita Dewan telah lah, Yang betul. Berhormat Menteri. Saya tahu Yang Berhormat Ada pindaan, ada perubahan. Okey. Tan Sri, Yang Muhammad, Tolong duduk semua. sekarang boleh saya semua tanya? Tak. Yang Satu-satu, Muhammad- satu-satu dulu. arak ni Kena minta. selesai. Kena minta. Dan saya telah saya sebutkan libat urus yang saya libatkan kedai sebanika, kedai peruncit dan juga dan semua pihak yang terlibat tu mereka berpuas hati cadangan kita bahawa mereka mesti mematuhi SOP dan lesen hanya akan dipertimbangkan kepada kes demi kes.
Bukan pihak umum gitu. Oh, kedai runcit semua boleh Tuan Sri Menteri, itu yang dan sebagainya. bangkitkan kerisauan Jadi, saya. terima kasih. Saya cukup dah. Terlampau banyak arak. Tadi dan Menteri Shah Alam pun katakan berminat arak. case to Cukup case dekat itu. basis. Kita Yang Mohamad di quorum sikit. Yang Mohamad tak bercakap masa di Dewan. Buat apa saya Tadi Yang Berhormat menyatakan case to case basis. Ini sangat membimbangkan. Kerana kita ni kedaulatan undang-undang sangat penting. Undang-undang ini mesti berpakai kepada semua. Siapa yang boleh menjual arak mesti dah mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tidak boleh case to case. Kerana tanpa peraturan atau undang-undang dilaksanakan secara adil dan saksama, kekeliruan akan berlaku, kekecohan. Dan di bawah Perlembagaan Persekutuan, equality before the law. Jangan ada yang case to case yang kawan baik yang berhormat kita lulus. Ya. Yang orang miskin tak ada lulus. Orang nak niaga tak boleh. Sebab itu saya nak yang Menteri Speaker, ni nyatakan cakap dengan lain jelas. Ni. Rule of law, kedaulatan. Okey Mohamad. Cukup. Rapu masa lain. Ya. Saya kira cakap tajuk lain yang berhormat dekat pasal kedaulatan undang. Ya. Saya tak mau Kerana dia kata case to case itu masalah dia, Mohamad tidak wajar mengeluarkan perkataan itu. Ni bukan yang Mohamad boleh campak saja idea yang Mohamad di mana suka. Okey, peminat arak lagi ya dah. Okay. Terima kasih. Saya rasa dalam Dewan ini kita semua ada maklumat yang sama untuk memastikan bahawa kes di mana minum arak, mabuk, langgar orang itu tidak berterusan. Cuma kalau saya boleh cadangkan, kalau tak boleh jawab di sini tak apa Yang Berhormat Menteri, tapi lepas ni perlu ada kajian yang ditunjukkan di dalam Dewan ini. Di mana kes mabuk lebih tinggi? Seseorang itu minum arak di restoran, pub-pub, kelab malam sampai ke lewat malam, ke 12:30 malam, ataupun di kedai runcit kecil, kedai Cina medical kecil, ataupun tempat-tempat yang lain. Saya katakan ini kerana dalam Dewan ini kita suka sloganeering, buat benda populis. Oh, tidak boleh judi. Tetapi kalau dekat tempat kelab-kelab mewah besar boleh. Kita tak boleh minum arak, tapi dekat kelab malam atau pub-pub mahal boleh. Tetapi di kedai runcit kecil tidak boleh. Saya rasa dalam bab ini perlu ada ketelusan. Dan saya faham Yang Berhormat Menteri mungkin tertekan kerana ini dasar sebelum ini. Tapi yang saya nak cadangkan, kalau boleh, adakan usaha dual partisan supaya kita dapat cari titik tengah untuk kita tidak perlu politik, main isu agama, bangsa, find the middle ground, kita buktikan bersama, pembangkang kerajaan boleh duduk semeja, selesaikan masalah ini bersama. Itu cadangan saya Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, tolong habiskan. Ya. Kalau mengikut perjanjian saya dia bagi sampai 3.5 untuk menyelamatkan orang-orang dah mari kita Menteri Perjuangan. Okey, yang cadangan daripada Yang Berhormat sahabat saya orang muda ni bagus. Saya terima kasih banyak-banyak ya. Tetapi Yang Berhormat, kedai runcit dia orang tak minum di kedai runcit. Dia tak minum di kedai sebernikah, dia bawa balik rumah. Yang memang mereka mabuk di bar lah. Sebab itu kita sokong mereka boleh jual. Sebab lebih kedai selamat. Kedai runcit ni ialah menjual, kedai sebernikah menjual dan mereka balik minum di rumah. Jadi kajian ni bukan dibuat kajian satu hari, ini kajian yang telah dibuat bertahun-tahun dan kecapaian telah dibuat. Cuma bila saya datang, saya melihat bahawa saya ingin libat urus. Saya libat urus. Cuma dengan ahli-ahli politik, ahli parlimen ni, saya cuma dapat sempat 2 kali, kecuali buka bintang berkali-kali. Tapi hari ini dia cakap lain. Saya tahulah di mana kawan, di mana bukan kawan. Yang lain tu tidak sempat dibuat libat urus kerana si Putih sering bagi tahu bahawa notis terlampau pendek dan sebagainya. Tetapi dengan pengeluar, pengedar, bottler, peruncit, pemborong, cuma orang yang minum saya tak libat. Yang semua kita libat urus dan mereka telah bersetuju pada dasarnya bahawa kita kena buat kawalan mengikut SOP yang telah dibenarkan. Jadi sebenarnya bila mereka setuju, kalau mereka sudah setuju, saya ingin tanya kami tidak akan bangkitkan isu arak dekat di Dewan Rakyat adakah ni. Yang Berhormat ni terlibat dengan arak sebagai peminum atau pengedar? Jadi cara Yang Berhormat cakap ni seolah Yang Berhormat sebagai peruncit, pengedar, pemborong. Jadi saya dah uruskan dengan mereka dengan baik. Dia wakil kalau rakyat. sekiranya mereka nak protes, mereka dah protes sekarang. Mana ada protes daripada
pengeluar, pengedar, tidak ada. Yang saya tahu dia tak ada protes, dia bawa kepada ahli parlimen mungkin untuk bawa bincang dalam parlimen. Ini Shah Alam berminat arak pasal apa? Mereka takut kerajaan ugut tarik balik lisen, sebab itu takut di depan menteri. Ini lagi dia seorang proses lah, ya, menteri. Kita kena ambil kira pandangan. Jangan main tukar SOP ikut suka. Saya tahulah bahawa yang Muhammad Arau mewarisi masalah ini daripada Ketereh. Tapi janganlah main ikut yang Muhammad saja. buat kerja tak? Saya tanya, kalau yang Muhammad buat kerja, mana boleh SOP main-main? Mesti melalui kajian. Memanglah SOP dah okey. Ini main cakap macam ni lah. Pasal SOP dah okey lah, tak perlu kalau orang ditukar. datang minta tolong yang Muhammad berani sign macam-macam. Kena ingat, perbuatan yang Muhammad juga tak ikut SOP. Saya sign nak dapatkan rumah mampu. Okey, yang Muhammad semua, yang jadi, menteri, oleh kerana menteri masa tidak tamat. mencukupi yang Muhammad. Masa dah tamat. Jadi yang Muhammad Teluk Intan, yang Muhammad balik pulau, kena maklum sebab mereka dah bercakap. Kemudian yang Muhammad dan juga yang Muhammad lain Kepong yang telah menimbulkan Teluk Intan balik pulau, Segambut, Seputih dan juga Kepong. Saya terpaksa jawab secara bertulis. Dan jawapan bertulis ini sudah pasti menggembirakan yang Muhammad semua, kerana akan dalam jawapan tersebut akan ada faktor win-win. Win-win. Win-win yang akan dipertujukan oleh semua pihak dengan hebatnya. Saya terima kasih Tuan Sri Speaker kerana bagi peluang untuk saya menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Menteri.